Terusnya kita bawa penonton kita untuk ke topik atau segmen pertama kita hari ini berkenaan dengan Rela. Ya, Rela ni ataupun singkatannya Ketua ataupun Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun Rela. Dalam konteks ni kita melihat perlibatannya dalam komuniti dan juga keselamatan komuniti. Jadi peranan Rela ni amat penting dalam kita memastikan keselamatan komuniti dan bagaimana kita ingin melihat apakah lagi yang ditawarkan dalam konteks untuk kita memperkasakan Rela ataupun Jabatan Sukarelawan Malaysia. Jadi kita terus saja memperkenalkan. Kita perkenalkan tetamu pada pagi ini iaitu Ketua Pesuruhjaya Rela Luqman Effendi, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia bersama kita hari ini untuk kongsi berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh Rela dari sudut keselamatan dan keamanan komuniti. Ya, okey. Terima kasih Tuan bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah kesempatan yang terbaik kita berkenalan dengan lebih rapat ya fungsi dan juga peranan Rela secara keseluruhannya. Jadi sebelum kita ke arah itu, mungkin kita boleh ceritakan sejarah Rela ini sendiri. Kerana tertubuhnya Rela ini dalam konteks komuniti amat penting. Jadi apa sejarah dan juga hierarki penubuhan bagi Rela itu sendiri? Pertama-tamanya terima kasih Ismail dan Syuhada kerana menjemput saya pagi ini di SPM. Sebenarnya susah nak datang ke SPM ni kecuali selebriti lah. Allah, ini selebriti juga ni. Tuan juga tumpuan utama Malaysia pada hari ini ya. Silakan Tuan. Rela ni sebenarnya asas penubuhan Rela ni dia sejak 1948 lagi. Ketika tu kita namakan Home Guard ataupun kawalan kampung. Jadi bermula daripada situ Rela ditubuhkan khusus untuk memastikan keselamatan dan ketenteraman awam negara dan tanah air kita terpelihara. Sejak daripada itu juga sehinggalah dia mengalami berbagai evolusi. Tetapi pada tahun 1972 ketika itu Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail mahukan Rela ini disusun semula supaya dia berperanan sebagai mata dan telinga kerajaan, menyampaikan maklumat kepada pihak keselamatan, juga untuk memastikan ketenteraman dan keselamatan negara kita terpelihara. Kemudian pada tahun 2012 Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia telah pun diluluskan di Parlimen. Dan pada tahun 2013 pasukan ini telah dinaiktarafkan menjadi sebuah jabatan persekutuan. Okey. Jadi susulan daripada itu kita juga nak tahu sebenarnya bagaimana dari sudut keanggotaan bagi pegawai-pegawai Rela ini, apa antara ciri-ciri dan juga kriteria yang diperuntukkan untuk individu tersebut layak ataupun tidak menyertai salah seorang anggota Rela ini. Okey. Rela ini dia terdiri daripada satu kita panggil pegawai tetap. Jadi pegawai tetap ni dia mengalami ataupun memerlukan proses yang biasa. Maksudnya dia bertaraf sebagai pegawai kerajaan, pegawai tetap. Perlulah membuat permohonan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ada tapisan dia bila kita dah lulus ujian-ujiannya, lulus temuduga dan dilantik ke jawatan tetap. Yang ini untuk pegawai. Satu lagi kita panggil sebagai anggota kesukarelawanan ataupun anggota sukarelawan Rela. Yang ini keanggotaan dia ni terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Asalkan dah berusia 18 tahun ke atas, sihat tubuh badan, tidak menganggotai mana-mana pasukan beruniform yang lain, tidak ada rekod jenayah. Itu yang paling penting lah. Dan lulus orang kata latihan yang diberikan. Dan dia orang ini boleh ditugaskan selepas pada itu. Bila menyebut berkenaan Rela ini akan timbul persoalan. Apakah kuasa atau bidang kuasa yang diturunkan kepada Rela, dan apa mungkin kita melihat juga berkenaan tentang fungsi dan juga peranan dalam hal ini. Okey, terima kasih Ismail. Bercakap tentang bidang tugas Rela, sebenarnya semua ini termaktub di dalam Akta Pasukan Sukarelawan Rela 2012 ataupun Akta 752. Jadi di dalam akta ini punca kuasa Rela telah diberikan kepada yang pertama membantu semua agensi kerajaan yang mempunyai undang-undang bertulis apabila diminta. Yang keduanya, kita juga diberi kuasa untuk membantu pihak berkuasa dalam mengubah ataupun mengalih laluan trafik kenderaan.
Kemudian kita juga diberi kuasa untuk membantu menjaga keselamatan bangunan-bangunan milik kerajaan, persekutuan, milik kerajaan negeri, milik orang perseorangan. Baik. Dan selain daripada itu, kita ini terlibat secara langsung dalam khidmat masyarakat. Ya. Dan yang akhir sekali ada beberapa arahan-arahan yang perlu dipatuhi sekiranya dikeluarkan oleh Ketua Pesuruhjaya Rela. Okey. Minggu lepas usai 5, tahun ini Malaysia juga turut sama-sama dimeriahkan lagi dengan sambutan ASEAN sebagai pengerusi ASEAN. Apakah antara penugasan-penugasan yang mungkin Tuan Luqman boleh kongsikan dengan lebih lanjut peranan Rela dalam program-program yang berskala besar, yang peringkat global yang dilaksanakan di Malaysia? Okey. Terima kasih Syuhada. Saya sebenarnya baru balik daripada 25 di Langkawi. Jadi di sana penugasan yang melibatkan anggota Rela seramai 85 orang di sana. Dia melibatkan satunya di airport. Apabila kita turun di airport International Langkawi, anggota Rela terlibat dalam membantu mengendali ataupun memastikan pergerakan lalu lintas di airport dan juga di tempat-tempat yang menghala ke pusat-pusat pameran ini berjalan dengan baik. Itu antara penugasan kita di 5. Kemudian kalau di sempena kepengurusian ASEAN ini yang sedang berjalan ini dan yang hampir tamat ni, kita juga mempunyai anggota yang terlibat di pintu masuk di KLIA umpamanya. Penugasan yang diberikan tu ialah lebih kepada memastikan kelancaran lalu lintas ataupun kereta-kereta yang keluar masuk di ketibaan, Dewan Ketibaan. Okey. Dan ada juga anggota kita di on the ground yang melibatkan tempat-tempat penginapan delegasi ataupun tetamu negara ini. Dan tugasannya juga lebih kepada membantu dalam memastikan pergerakan lalu lintas berjalan lancar. Sebenarnya meluas dan juga pelbagai penugasan yang dilaksanakan atau disempurnakan oleh pihak Rela. Sepanjang 2024 atau 2025 ini, dalam 2 tahun kebelakangan ini, apa mungkin antara pencapaian ataupun yang telah dicapai oleh Rela dalam tempoh yang terdekat ini? Okey, Rela ni kalau kita lihat dia ada beberapa bentuk penugasan di lapangan yang sedang dilaksanakan. Umpamanya kita ada penugasan, kita panggil penugasan one off. Penugasan one off ni penugasan-penugasan yang umpamanya macam 5 ataupun kepengurusian ASEAN. Kita deploy anggota kita di lapangan berdasarkan program. Kalau contohnya saya kata, kalau katakan di 5 saja, satu penugasan saja pun dah melibatkan 85 orang. Itu dalam satu hari. Tapi kalau katakan penugasan kenduri kendara, festival, dia banyak di berbagai lokasi. Itu aktiviti komuniti lah. Itu aktiviti yang melibatkan aktiviti di kita directly dengan masyarakat. Itu yang one off. Tapi kita ada lagi penugasan-penugasan lain yang kita panggil penugasan tetap. Penugasan tetap ni umpamanya penugasan kawalan perimeter. Maksudnya kita menjaga bangunan-bangunan kerajaan. Umpamanya kalau pada tahun lepas saja kita ada sebanyak 1,362 buah lokasi bangunan-bangunan yang dijaga oleh sebanyak 12,000, lebih daripada 12,000 orang anggota. Contohnya penugasan bangunan ni, contohnya kalau di Putrajaya sendiri, kompleks Kementerian Dalam Negeri itu, kita ada penugasan anggota Rela untuk menjaga keselamatan dan menjaga lalu lintas. Begitu juga kalau di Kementerian di Pemendaraan Malaysia ataupun Kementerian Kewangan, ada anggota kita bertugas di sana. Selain daripada itu, kita ada juga penugasan-penugasan yang lebih mencabar. Umpamanya penugasan-penugasan di sempadan. Yang ini penugasan kita melibatkan kerjasama kita dengan PDRN, PGA. Di seluruh negara kita ada lebih kurang 58 lokasi di seluruh negara. Melibatkan Sabah, Sarawak dan
beberapa negeri-negeri bersepadan. Okey, maknanya luas penugasan itu. Tuan, kita teruskan saja kepada sambutan ulang tahun Rela. Jadi mungkin boleh kongsikan? Okey. Sambutan ulang tahun Rela ni kita adakan di setiap tahun. Alhamdulillah pada tahun ini Rela akan merayakan sambutan ulang tahun yang ke-53. Dan pada tahun ini juga insya-Allah kita akan laksanakannya di Sabah. Okey. Jauh tu apa? Selalunya bila sambutan ulang tahun dia kan ada temanya. Dan kenapa Sabah dipilih sebagai lokasi untuk sambutan tahun ini? Sabah sangat menarik kerana di Sabah sendiri kita ada lebih kurang 25 daerah. Baik. Dan ada kepelbagaian bangsa dan kaum di situ. Jadi Rela juga selain daripada penugasan ataupun mempamerkan penugasan untuk memastikan keselamatan dan ketenteraman awam, tapi Rela juga dia merupakan satu platform yang menyatukan masyarakat kita. Jadi Sabah dipilih kerana di situ kepelbagaian suku bangsa di sana, 25 daerah, dan bila kita adakan satu program di sana, semuanya akan terlibat. Jadi penyatuan dan integrasi itu dapat dijelmakan dalam sambutan pada kali ini. Ya, selamat menyambut ulang tahun untuk pasukan Rela, untuk Tuan Lokman dan juga semua para anggota Rela, sama ada yang tetap dan juga yang suka Rela yang dipanggil sebagai Rela. Saya rasa ini adalah satu refleksi cukup dekat komuniti. Sebab mana-mana kita pergi terupa majlis kahwin Ismail kan akan ada banyak pegawai-pegawai anggota Rela yang saya berkhidmat untuk anda semua. Jadi kesempatan untuk kita memberikan penghargaan kepada mereka bersama dengan sambutan hari ulang tahun. Saya kira penglibatan Rela ini adalah komitmen sepenuh hati yang diberikan oleh anggota yang turut bersama-sama dalam institusi yang dinamakan sebagai Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun Rela. Terima kasih Tuan Lokman kerana bersama dengan kami pada pagi ini, dan insya-Allah kita ucapkan selamat ulang tahun Rela, dan juga selamat menyambut ulang tahunnya di Sabah yang akan dilaksanakan nanti.